Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat kurnia keizinan Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kekuatan untuk tunduk kepada Allah dan mendapat rahmat ilmu, menerusi huraian para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Saya dimaklumkan tadi kita dah 5 tahun dah. Hari ni masuk 5 tahun dah kita baca kitab ni. Baru muka surat 136, 5 tahun. Maknanya kalau nak habis kitab ni 324, 15 tahun kot. 15 tahun. Orang lain lah habis kan. Lama sangat tu. Saya mula sini 2010. Saya sini dah 13 tahun dah mengajar sini. Asal dulu akidah, kemudian kita masuk kitab ni. Datuk Fadli tadi kata nak cakap tentang benda lain pula lepas ni. Baik, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Buku ni memang tak boleh laju-laju kerana buku karya besar Imam Al-Ghazali, dan saya sendiri bukanlah orang yang mampu untuk menghuraikan secara laju dan mendalam. Jadi kita pelan-pelan insya-Allah. Kita sedang berbicara tentang tajuk ilmu, Kitabul Ilm, tetapi di bawah subtajuk je ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu yang tercela, dan tajuk yang lebih kecil yang sedang kita bicarakan ialah istilah-istilah yang telah disempitkan maknanya dalam tradisi ilmu Islam sehingga hilang dia punya kehebatan makna istilah tersebut, dan kadang-kala menyebabkan mereka-mereka yang memahaminya secara sempit itu akan menyempitkan makna agama itu sendiri dan makna ilmu-ilmu agama tersebut. Dan kita selesai perkataan yang pertama yang diberikan contohnya oleh Imam Al-Ghazali, iaitu perkataan fiqh, perkataan fiqh, yang Imam Ghazali ingatkan kita bahawasanya istilah fiqh itu ataupun perkataan fiqh itu pada asal maknanya seperti mana yang disebut oleh Al-Quran itu maknanya luas. Fiqh itu maksudnya faham dengan mendalam. Tetapi lama kelamaan perkataan fiqh itu sudah disempitkan sehingga ia hanya berkait dengan perkara-perkara hukum saja. Hukum pula hukum-hukum yang tafsil, yang terperinci. Kalau tak menguasai yang terperinci itu tidak dipanggil faqih contohnya kan. Sedangkan faqih itu bukan maksud memahami hanya ilmu hukum hakam. Fiqh dalam yang disebut oleh Al-Quran itu liyatafaqahu fid din, misalnya merujuk kepada kefahaman yang mendalam tentang agama, khususnya tentang ketuhanan, tentang hari akhirat dan lain-lain lagi.
Jadi kita selesai baca berkaitan dengan istilah fiqh itu pada muka surat 136. Kita pergi kepada perkataan yang kedua, iaitu perkataan ilmu. Perkataan ilmu. Perkataan ilmu ni pun merupakan perkataan yang banyak disebut oleh Al-Quran. Dalam satu kajian yang dibuat oleh Franz Rosenthal, orang bukan Islam, seorang orientalis yang terkenal, dalam bukunya yang bertajuk Knowledge Triumphant, dia kaji tentang istilah ilmu tu, istilah knowledge dalam Al-Quran dan juga dalam tradisi ilmu Islam. Beliau mengatakan bahawasanya dalam Al-Quran itu lebih daripada 800 perkataan yang berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan ilmu dan perkataan ataupun istilah-istilah yang berkait dengan ilmu. Dan dari segi jumlah perkataan ilmu itu dia menduduki tempat ketiga banyak disebut dalam Al-Quran, selepas perkataan Allah dan perkataan Rabb. Perkataan Allah, nama Allah, dan perkataan Rabb itu maksudnya Tuhan. Jadi kalau kita nak pakai kaedah, yang paling banyak disebut dalam Quran itu yang paling penting. Maknanya pastilah Allah yang paling penting. Rabb yang kedua. Rabb dan Allah itu berkait. Allah itu Tuhan. Tapi perkataan ketiga yang paling banyak disebut oleh Al-Quran adalah perkataan ilmu. Itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam konteks tasawur ataupun pandangan alam Islam ini. Tetapi yang Imam Ghazali maksudkan ni lebih spesifik lagi. Dia kata perkataan ini, iaitu perkataan ilmu ini, dipakai untuk mengetahui mengenai zat, ayat-ayat dan perbuatan Allah Ta'ala terhadap hamba dan makhluknya. Penggunaan istilah ilmu dalam Al-Quran itu, kata Imam Al-Ghazali, secara umumnya merujuk kepada pengetahuan tentang Allah. Dan perkataan tentang Allah ni dia terkait kepada tiga perkara. Satu, tentang zat Allah. Yang kedua, tentang sifat-sifat Allah ataupun ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Itulah akidah. Akidah tu kita tahu tentang tiga perkara itulah. Zat Allah ni kita tak ada ilmu. Kita tak banyak ilmu tentang zat Allah. Malah kita dilarang oleh Nabi untuk memikirkan tentang zat Allah. The essence of God, the oneness of God. Kebendaan Tuhan. Tak boleh kita fikir Tuhan ni macam mana agaknya dia punya zat dia, rupa dia macam mana. Itu tak boleh, kan? Walaupun nak solat tu kita tutup mata, nak bagi khusyuk, kan, tutup mata. Tapi tutup mata hati-hati, kan tergambar benda-benda yang kita duk rasa tu Tuhan. Kita kena cepat-cepat tolak. Apa sahaja yang tergambar dalam kepala kita itu bukan Tuhan. Kan? Sebab Allah Ta'ala itu tidak ada rupa, tidak berupa. Malah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, Tuhan itu juga dia tidak terkait dengan tempat dan masa. Jadi zat Allah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Kalau kita nak berfikir, fikirlah tentang khalqillah, tentang kejadian Allah. Yang nombor dua ni, tentang ayat-ayat atau yang kita panggil sebagai sifat. Yang ni banyak Al-Quran sebut, banyak. Dalam surah Fatihah yang kita baca tu pun dah banyak sifat-sifat Tuhan, kan? Kan, Bismillahirrahmanirrahim, dah ada dua sifat kat situ, Rahman dan Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada satu lagi Rabb kat situ, sifat Tuhan juga, kan? Tuhan sekalian alam. Maliki Yaumiddin, satu lagi sifat Malik, pemilik kepada hari kemudian atau hari akhirat. Malik itu juga nama dan sifat Tuhan juga.
Jadi nampak tak? Sifat Tuhan itu begitu banyak dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita nak memikirkan sifat Tuhan? Tengoklah kesan-kesan kepada sifat Tuhan. Kita ni merupakan salah satu bukti kebijaksanaan, kekuatan Allah Ta'ala. Wujudnya kita ni kan. Bukan senang nak buat macam kita ni. Ada orang boleh buat orang. Kan? Yang kahwin dapat anak tu bukan buat orang. Kan? Itu bukan buat. Yang mencipta manusia itu Allah Ta'ala. Yang mencipta daripada tiada kepada ada itu Allah Ta'ala. Itu hanya Allah Ta'ala je yang boleh buat. Manusia dah beribu tahun dah cuba nak buat sesuatu macam manusia, tak sampai-sampai lagi sampai jadi manusia. Hari ni dah ada artificial intelligence kan, AI. Dah ada orang jadi DJ dah sekarang ni. Ada robot jadi DJ. Tapi tak jadi macam manusia juga. Kan? Tak kelakar macam manusia. Tak bijaksana macam manusia. Robot yang menggantikan manusia di kilang-kilang pun tak macam manusia juga. Tidak ada kemanusiaan, kan? Yang ada kebendaan saja. Jadi susah. Itulah Allah Ta'ala. Itulah sifat. Banyak kat situ tu. Kita tengok diri kita pun dah ada sifat alim Tuhan kat situ, sifat ilmu Tuhan ada kat situ, sifat kudrah Tuhan ada kat situ, sifat iradah Tuhan ada kat situ, sifat malik Tuhan pun ada kat situ, sifat hikmah Tuhan. Semuanya tengok diri kita sendiri pun dah banyak kita boleh tahu kehebatan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran menegaskan lagi kan, Al-Quran mengisbatkan lagi sifat-sifat Allah itu dengan banyak ayat-ayat yang mencakap tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya perbuatan Allah. Allah Ta'ala itu memberi rezeki, Allah Ta'ala itu menghidupkan, Allah Ta'ala itu mematikan, Allah Ta'ala itu yang membangkitkan manusia nanti di hari kiamat. Itu semua Allah Ta'ala. Itu pun banyak ayat-ayat. Jadi ayat dalam Quran ni yang banyak tentang satu sifat atau ayat Allah, yang keduanya tentang perbuatan. Jadi orang-orang yang mengetahui tentang zat, sifat dan perbuatan inilah yang dipanggil sebagai Al-Alim. Al-Alim yang disebut oleh Al-Quran, Ya'lamun. Banyak dalam Al-Quran. Tadi saya sebut dalam kajian Rosenthal tu dia kata 700 itu bukan istilah ilmu saja, tapi istilah-istilah yang berkait dengan ilmu. Tapi kalau perkataan ilmu secara khusus disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran, di dalam 41 surah dan dalam 6 wazan. Kan kadang-kadang alim, kadang-kadang alim, kadang-kadang ya'lamun. Ada banyak kan wazan bahasa Arab ni, dia ada banyak bentuk-bentuk tapi akar katanya sama. Alima, ya, mengetahui. Jadi orang-orang yang dikatakan berilmu itulah dia, orang yang tahu tentang ketuhanan ni. Sebab itulah kata Imam Ghazali, sehingga ketika Umar radhiyallahu anhu wafat, maka berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya telah mati 9/10 ilmu. Ini kita pernah baca dulu kalau masih ingat. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang lain, mengatakan bahawa dengan matinya, dengan meninggal dunianya Sayyidina Umar itu hilang 9/10 ilmu. Dan ilmu di situ bermaksud inilah ilmu tentang ketuhanan. Sebab Sayyidina Umar tu antara sahabat yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belajar terus dengan Rasulullah, yang Rasulullah banyak ingatkan tentang Tuhan, tentang sifat Tuhan, tentang perbuatan Tuhan. Ilmu akidahnya lah mantap. Ilmu akidahnya, ilmu semua ilmu berkaitan ketuhanan itu mantap dalam diri sahabat yang rapat dengan Rasulullah, termasuk Sayyidina Umar. Dan setelah wafat Sayyidina Umar, kata Ibnu Mas'ud, 9/10 ilmu mati bersama Umar. Hebat Umar ni. Perkataan ilmu juga, kata Imam Al-Ghazali,
dijadikan isim ma'rifah dengan alif dan lam. Bila Quran menggunakan ilmu dengan alif lam, itu lagi khusus lagi spesifik maknanya. Alif lam ma'rifah dalam bahasa Arab. Maknanya ma'rifah ni maksudnya yang lebih khususlah maksudnya. Dan lalu diberi penafsiran, kalau ada alif lam, al-ilmu dengan alif lam ini ditafsirkan orang-orang ataupun orang-orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau Quran sebut tentang al-ilm, itu akhirnya merujuk tentang ilmu tentang Tuhan. Jadi maknanya orang yang paling alim ialah orang yang paling kenal Allah. Itu maksudnya. Bukan orang yang sekadar tahu. Hari ini alim ni semua jadi orang alim belaka. Kan? Tahu pasal sains pun alim juga. Kita dah bawa makna ilmu itu sudah bukan kepada asalnya. Sebab itu dalam tradisi Islam ada istilah-istilah yang diberikan kepada specialized ni. Kalau seorang yang katakanlah dia mungkin seorang yang tahu tentang falsafah ataupun tentang ilmu-ilmu akliyah, itu dipanggil hakim, hikmah, kan? Hari ini hakim yang duduk kat mahkamah tu, kan? Yang duduk kat mahkamah tu kita panggil hakim. Dulu hakim itu orang yang ada hikmah, pemikir, ahli an-nazar, kan? Ahli ra'yi dan an-nazar, itu dipanggil hakim. Ahli sains, itu dipanggil hakim. Macam Ibn Sina tu dipanggil Al-Hakim tu. Antara gelaran kepada orang yang seperti Ibn Sina tu, sebab dia banyak ilmu-ilmu yang mencapah, kan? Itu dipanggil Al-Hakim. Tapi kalau Al-Alim ini, dia lebih merujuk kepada ilmu-ilmu keagamaan, ilmu tentang ketuhanan. Ilmu tentang ketuhanan. Sebab itu ada satu ayat dalam Al-Quran yang menyebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah dalam kalangan hamba-hambanya yang berilmu. Al-ulama di situ yang berilmu. Tapi tengok ayat tu kata yang benar-benar takut dengan Allah Ta'ala, itulah ulama. Jadi jangan yang panggil alim tapi dia yang paling tak takut Tuhan, kan? Tak kenalah. Sebab itu orang Islam, tradisi Islam tu kalau panggil alim tu dia ada, kan, dia punya implikasi makna yang khusus. Maknanya dia mesti ada implikasi keagamaan tu. Tu orang alim tu. Orang alim tu kalau kita kata dia orang alim, bukan sekadar ada PhD. Kan? Bukan sekadar ada PhD, tapi dia mesti ada implikasi akhlak dia. Akhlak dia pun akhlak yang baik, takwa dia tinggi, waraknya tinggi. Itu baru kita panggil orang alim. Kalau sekadar pandai itu pandai ini, kita tak panggil orang alim. Ini ramai orang pandai, tapi bukan orang yang berilmu dalam konteks yang disebut oleh Al-Quran, kan? Pandai mengutuk orang, buat konsert negara kita, kutuk negara kita. Pandailah tu, tapi jauh daripada alim, kan? Jauh daripada alim. Jadi alim dekat situ, ilmu dalam Al-Quran itu kalau ada alif lam lagi khusus merujuk kepada pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Dan jangan ingat kalau pengetahuan Allah Ta'ala very specific. Sebenarnya yang kenal Allah ni yang paling universal, yang paling tinggi ilmu dia, yang paling luas ilmu dia. Sebab maudhu' ilmunya itu yang paling tinggi, kan? Hari ini kalau orang tahu Tuhan, ustaz, dia ustaz apa? Usuluddin. Alah, Usuluddin kecil je, sempit. Sedangkan Usuluddin itu sepatutnya lah, kalau dia Usuluddin, dia mengenal Allah, dia yang paling mengenal Allah.
tauhid kan, ilmunya itu ilmu tauhid, dan dia punya subject matter kepada ilmunya itu adalah tentang Allah Ta'ala. Jadi yang mana subject matter atau maudhu' ilmunya paling tinggi, ilmu tu pun paling tinggilah. Kalau kita punya subject matter, kita punya specialization tu benda kecil-kecil je, bersatu je lah kita punya ilmu. Saya PhD dalam bidang botol, semua tentang botol saya tahu. Nak cakap tentang tudung botol, nak cakap tentang kulit botol, nak cakap tentang atom-atom botol, itu saya boleh bercakap. Saya PhD dalam bidang tu, contohlah. Okey lah, fine. Tapi itulah ilmu dia. Ilmu dia mencakup benda tu lah. Tapi kalau dia tentang Tuhan, sudah pastilah dia punya cakupan tu lebih tinggi kan. Tapi dengan syarat dia betul-betul berilmu lah. Kalau sekadar PhD dalam usuluddin pun tak tentu dia kenal Tuhan kan. Ini kenal Tuhan ni seperti yang Quran sebut, seperti Sayyidina Umar, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Kerana Rasulullah itu dapat ilmu terus dari Allah kan, dari Tuhan. Jadi Allah Ta'ala paling banyak menceritakan tentang dirinya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itulah yang paling hebat ilmu dia tentang Tuhan. Kemudiannya orang yang rapat dengan Rasulullah. Itu maksudnya. Bukan kita nak perkecilkan orang yang ada specialization ni, tak apa, tak ada masalah. Dia nak mengajar, kalau tak ada orang cerita pasal botol kan, tak tahu pula kita kan. Botol ni ada bahayanya ni. Kalau kat IKIM ni kita tak pakai dah botol ni. Kita dah pakai kaca. Sebab katanya akan marah pula orang yang beli air ni. Katanya ada ada side effect kan, side effect terutama kalau dia panas, kita letak kena matahari apa semua, tak dalam kereta, dia plastik ni akan memberi kesan kepada air tu. Tak apalah, tak ada masalah. Jadi orang pakai botol tadi yang boleh cerita tu, jadi PhD botol tu ada tempat je. Tapi bila kita buat perbandingan, pasti ada perbezaan kan antara orang yang pakai itu dan pakai ini. Itu maksudnya. Dan ini kita bercakap tentang yang kenal Allah Ta'ala. Sudah pasti kedudukannya lebih tinggi. Kemudian diputarkan, yang asalnya mengenal Allah, kemudian diputarkan pula oleh mereka perkataan al-ilmu itu dengan pengkhususan. Jadi hari ini ilmu itu orang yang khusus. Ilmu apa kan. Sedangkan ilmu itu, al-ilm itu dalam Al-Quran merujuk kepada ilmu tentang ketuhanan. Sehingga dalam banyak hal diperkenalkannya orang berilmu ialah orang yang asyik berdebat melawan musuh dalam masalah-masalah fikih dan lainnya. Akhirnya yang berilmu ialah orang yang banyak bercerita tentang benda-benda yang detail-detail tadi itu, dan berdebat pula antara satu dengan yang lain. Itu yang berilmu. Kalau tak menguasai yang detail-detail tu, tidak berilmu. Kan dah lain maknanya. Lalu dikatakan orang itu alim yang sebenarnya. Kan? Jadi yang dah keliru ni, orang yang tadi itu yang dipanggil alim, orang yang benar-benar mengenal Allah itu tidak dipanggil alim. Dia seorang tokoh ilmu pengetahuan. Orang-orang yang tidak berbuat demikian dan tidak menghabiskan waktunya untuk itu dikira orang yang lemah dan tidak dihitung sebagai al-alim. Itu maksudnya lah, kan? Jadi dia dah jadi macam hari ini kita panggil sebagai pakar lah, kepakaran kan, specialization lah. Kalau kita hebat, specialize, itu alim tu. Sebenarnya tak betul. Malah specialization ni dia lebih bertradisi barat, supaya kita mengetahui benda itu secara tadilah mendalam. Kalau botol tu pergi betul-betul secara mendalam. Kalau binatang, kita mengkaji binatang tu kena duduk kat hutan tu berapa lama nak tengok binatang tu hidup macam mana. Sebenarnya bila kita terlalu khusus specialize tu, kita menyempitkan ilmu. Dalam Islam, tradisi ilmu Islam, dia ada yang dipanggil specialization tu ada, tetapi ada juga yang dipanggil sebagai extensive knowledge.
Dalam Islam knowledge tu dia ada dua ciri. Satu intensif, satu lagi ekstensif. Satu mendalam, yang mendalam itu yang specialize. Tetapi kalau tengok ilmuwan-ilmuwan Islam dulu, macam Imam Al-Ghazali ni, dia banyak benda yang dia specialize sampai orang dah tak tahu dia tu siapa. Orang dah tak boleh panggil dia seorang faqih. Dia juga seorang, sebab dia seorang faqih, dia juga seorang ahli akidah. Imam Ghazali juga dikenali sebagai ahli falsafah. Imam Ghazali juga dikenali sebagai ahli sufi. Melalui karya Ihya ni, beliau lebih dikenali sebagai ahli sufi. Tapi kalau kita tengok kitab-kitab lain, ada kitab akidah. Jadi ulama-ulama kita dulu dia ada specialization, tetapi dia ada juga ilmu yang mencapah tu, ilmu yang universal knowledge. Sebab dalam Islam tradisi ilmu kita adalah tauhidik, dia panggil tauhidik, dia ilmu yang menyatu. Ilmu ni tak boleh dipisah-pisahkan. Kalau kita jadi engineer, kita tak boleh terlalu specialize engineering sampai kita tak boleh kaitkan engineering tu dengan Tuhan. Kalau Muslim tak betul tu. Sampai kita kata, saya tak ada kena-mengena dengan tauhid sebab saya seorang engineer. Tak boleh. Kerana tauhid itu ilmu yang paling universal, yang paling luas, yang akan memandu semua ilmu sebenarnya dalam Islam. Sebab itu orang yang specialize apa pun, tauhid dia kena betul. Ilmu tauhid dia kena betul. Sebab macam mana dia specialize pun, nanti dia mati dia akan bertemu Allah Ta'ala. Yang bertemu Allah Ta'ala akan tanya dulu tentang hal-hal tentang Allah, tentang Tuhan, tentang agama, tentang tanggungjawab keagamaan kita. Kan nampak tak? Dekat situlah falsafah ilmu Islam. Dia tidak terpecah-pecah sana sini sehingga tidak boleh disatukan. Dia boleh pecah tetapi tetap diikat dengan fardu ain. Yang pecah-pecah tu dipanggil fardu kifayah. Tapi yang memegang ilmu fardu kifayah itu adalah fardu ain. Jadi sebab itu seorang ahli sains Islam, dia tetap berakidah dengan akidah yang kuat. Kalau dia seorang ahli ekonomi, kalau dia Muslim betul-betul, dia tetap akan mengaitkan ekonominya itu dengan tauhid, dengan Islam, tentang hari akhirat dan lain-lain lagi. Kalau dia orang ahli sejarah pun macam tu juga, dia tak pergi detail-detail kan. Orang sejarah ni kalau dia dah ekstrim, apa yang berlaku di kampung tu, itu pun dia kaji juga tahun sekian-sekian. Dah tu sejarah, kalau macam tu sejarah tu begitu sempit lah, sampai setiap hari, setiap apa tu nak dikaji. Sedangkan sejarah ini dia harus merakamkan detik-detik ataupun tarikh-tarikh penting yang nantinya ada kaitan dengan pembangunan, tentang makna diri, tentang tamadun dan peradaban. Itu baru sejarah yang Islam tengok. Macam Ibn Khaldun kan, Ibn Khaldun ni terkenal sebagai falsafah sejarah Islam. Ibn Khaldun tak bercakap tentang benda kecil-kecil kan. Dekat Taman Tun, apa ada, berapa kedai dekat Taman Tun, ahli sejarah pun catat. Ada 1000 kedai. Kedai apa pula, catat juga. Tak perlulah. Sebab benda tu tak penting. Tapi yang penting apa? Yang menjadikan Taman Tun ni hebat dalam sejarah. Masjid ni contohnya. Yang itu kena dicatatkan dalam sejarah. Baru dia membentuk satu, dipanggil naratif yang betul dalam sejarah. Jadi jalan Islam itu cara kita melihat ilmu. Ini juga kata Imam Ghazali satu tindakan dengan pengkhususan. Tengok Imam Ghazali pun dah kritik specialization. Walaupun orang barat hari ini baru hebat dengan specialization, tapi Imam Ghazali 1000 tahun lepas dah memberi kritikan terhadap ilmu yang terlalu mengkhusus ni. Akan tetapi apa yang tersebut tentang kelebihan ilmu dan ulama adalah kebanyakannya dituju kepada ulama yang tahu akan Allah, hukumnya, perbuatan dan sifat-sifatnya. Yang kita masukkan tadilah. Dan sekarang secara mutlak dipakai kepada orang yang tidak tahu sedikit pun ilmu agama. Hari ini perkataan ilmu tu kadang-kadang dikenakan kepada orang yang tak tahu langsung tentang agama. Kan, betul tak hari ni pun?
Sedangkan al-ilm dalam Al-Quran tu merujuk kepada yang paling penting mengenal Allah. Selain dari pertemuan-pertemuan perdebatan dalam masalah-masalah khilafiyah, dengan itu lalu dia terhitung termasuk ulama besar, serta bodohnya mengenai tafsir, hadis, ilmu mazhab dan lainnya. Dan demikian itu menjadi sebab yang membinasakan orang banyak dari penuntut-penuntut ilmu. Jadi apabila pendekatan begitu dibawa dalam tradisi ilmu, maka orang jadi keliru. Kan, orang jadi keliru, dah tak tahu dah asal makna istilah ilmu itu apa, dan akhirnya dikelirukanlah. Yang orang yang sepatutnya dipanggil orang alim, kita tak panggil orang alim. Yang tak sepatutnya kita panggil dia orang alim, kan? Okey ke tu? Kan ada yang tak setuju tu. Ini kata Imam Al-Ghazali lah. Dan betul kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, memang betul. Banyak perkataan-perkataan ilmu yang disebut oleh Al-Quran itu semuanya merujuk kepada ilmu tentang Tuhan. Misalnya yang kita selalu baca, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, yang kita baca dalam surah Al-Kursi, ayat kursi itu kan. Dan tidaklah mereka mengetahui sesuatu daripada ilmu Allah itu kecuali yang Allah Ta'ala izinkan sahaja. Kita ni tahu ni pun sebab Allah bagi ilmu ni, kan? Jangan kita bangga sangat saya berilmu. Ilmu yang kita ada ni pun Allah Ta'ala bagi. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak tahu kita. Dan ilmu bukan automatik, ya. Saya belajar, sebab saya belajarlah saya berilmu. Sombong pula cakap macam tu. Kita berilmu ni Allah Ta'ala sebagai pemberi ilmu yang memberikan kefahaman. Sebab itu kita baca tadi, Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tingkatkanlah ilmuku dan rezekikan kepadaku kefahaman. Sebab apa-apa yang kita tahu tu semua dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya merupakan hasil daripada kekuatan akal kita, kekuatan panca indera kita. Kan? Ada akal pun kadang-kadang dia tak sampai kepada ilmu, kan? Yang dia ada mungkin maklumat, tetapi tidak semestinya ilmu, tidak semestinya membawa kepada makna yang betul dan lebih jauh membawa kepada mengenal Allah tadi. Sebab itu ramai orang yang mungkin dia tahu banyak benda tetapi tidak semestinya dia berilmu. Terutama pada zaman ni lah, zaman digital ni, kita terbuka dengan berapa berbilion-bilion maklumat. Sedangkan maklumat-maklumat itu tidak semestinya membawa kita kepada ilmu. Sebab itu ada kata-kata yang masyhur seorang orang US lah mengatakan, we are drowned with information yet we are starved with wisdom. Kita ni dah lemas dengan information yang banyak, tetapi yang kita masih kelaparan adalah hikmah atau kebijaksanaan. Yang itu yang tak ada. Information banyak, tetapi yang tak ada adalah kebijaksanaan. Sebab itu hari ini orang boleh saja menulis macam-macam, tapi tidak semestinya memberikan kebijaksanaan, tidak semestinya memberi ilmu kepada yang mendengar. Imam Ghazali tulis 1000 tahun dulu, besar ni je kitab dia, sampai sekarang orang duk baca dan mendapat hikmah-hikmah yang cukup banyak. Kita baca satu malam pun dapat banyak benda-benda yang bagi kita cukup mendalam yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Hari ni orang tulis tebal-tebal, tak payah tulis pun. Chat GPT akan tolong kita. Chat GPT ni artificial intelligence tadilah, robot. Ada satu apps yang baru, Chat GPT tu, kita type je, kita nak tajuk apa, dia boleh sediakan tesis terus.
buku terus daripada A sampai Z, ada sub topik, tulis nama kita je, hantar dekat pensyarah, dapat PhD. Tapi PhD itu melambangkan kebodohan, bukan hanya kebijaksanaan, sebab yang buatnya robot, bukan daripada hikmah. Kita jauh sekali mungkin daripada Allah. Allah Ta'ala memberikan nur ilmu tu kepada kita. Jadi hari ni ramailah orang boleh memberikan maklumat apa semua, tetapi yang betul-betul nak tanamkan ke dalam diri itu ilmu, itu cukup sukar. Cukup sukar. Ada lagi tak masa kita? Ada lagi 5 minit 6 minit ni, 8 minit. Kita ambil perkataan yang ketiga. Perkataan yang ketiga, sebab yang bab ilmu tadi pendek je. Perkataan ketiga yang disempitkan maknanya, kata Imam Al-Ghazali, ialah perkataan tauhid. Perkataan tauhid ni pun perkataan yang selalu kita dengar, tauhid. Perkataan ini sekarang ni zaman Imam Ghazali lah, dipakai untuk menyusun kata-kata, mengetahui cara berdebat, bertengkar, mengetahui jalan menjatuhkan lawan, sanggup mendesaknya dengan memperbanyakkan pertanyaan-pertanyaan, dapat membangkitkan keraguan-keraguan, dan dapat menyusun dalil-dalil yang pasti, sehingga oleh golongan-golongannya sendiri memberinya gelar Ahlul Adli dan Ahlul Tauhid. Sama juga kesnya dengan perkataan tauhid. Asal perkataan tauhid ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata Imam Ghazali, bila zaman dah berjalan, orang dah mula mengembangkan makna ilmu-ilmu ni, perkataan tauhid tu dah disempitkan maknanya hanya kepada orang yang pandai berdebat tentang akidah. Ini ramai ni, cuba buka Facebook, yang duk hentam golongan tu, hentam golongan ni, yang ni pula hentam orang sini. Akhirnya yang tak faham apa-apa jadi pening, kebengongan, jadi bengong atau jadi pening, sebab dia pergi detail-detail. Kan? Kalau tujuan itu pencerahan, tak apa, nak mencerahkan, tetapi ini berdebat ni antara satu ni dengan satu yang ni. Yang ni kononnya salafi, yang ni tradisi, berdebat. Yang masuk Facebook tu ramai orang yang nak belajar, yang nak tahu ilmu. Yang ni jadi mangsa, pening dia, kan? Lala dia benci orang ni, dia benci juga orang tu. Jadi yang buruk nama adalah Islam, yang buruk nama ialah tauhid. Sebab dia orang debat ni pasal tauhid. Jadi maknanya tauhid ni, bab tauhid ni, dia bukan tempat untuk kita debatkan di ruang-ruang terbuka macam Facebook tu, macam WhatsApp tu. Sebab ramai orang tak tahu langsung benda tu pun, yang asas-asas pun tak tahu. Kalau nak berdebat, panggil, buat forum tertutup, pakar ni panggil, geng ni pun panggil, berdebat, kan? Kemudian sampai kepada kesimpulan, biar berdebat tu untuk mendapat kebenaran, yang mana yang lebih benar. Ini debat kita pun lain macam, bawa penyokong. Orang sana cakap yang ni kan? Dia tak juga nak mencari kebenaran. Jadi yang sepatutnya berdebat untuk mencari kebenaran pun akhirnya tak dapat kebenaran juga. Jadi akhirnya yang ada adalah kekeliruan. Tauhid ini pada zaman Imam Ghazali pun dah ada dah. Kelompok-kelompok yang suka nak menjatuhkan lawan, bertengkar, bawa keraguan sana keraguan sini, yang akhirnya menyebabkan masing-masing jadi keliru. Tetapi orang-orang inilah yang digelar sebagai Ahlul Tauhid, Ahlul Adli dan lain-lain lagi. Dulu zaman Mu'tazilah, zaman apa dulu adalah grup-grup ni. Para ahli ilmu kalam disebut sebagai ulama tauhid, padahal seluruh apa yang khusus perbuatan ini tidak terkenal sedikit pun pada masa pertama dalam agama Islam. Zaman Nabi dulu tak ada pun perdebatan-perdebatan yang timbul itu, kata Imam Ghazali. Bahkan sebahagian mereka adalah sangat menentang terhadap orang yang membuka pintu pertengkaran dan perdebatan. Para sahabat dulu, Rasulullah sendiri, kalau tengok orang berdebat, Rasulullah akan marah. Kan? Ini akan menyebabkan hati jadi keras. Ini akan menyebabkan orang jadi keliru.
Ini akan menyebabkan kita buang masa. Ini kan kerja-kerja berdebat apa semua ni. Sepatutnya kita tazkirah, kita mengingatkan, kita berlapang dada. Kalau kita nak bertukar pandangan pun, kita bertukar dalam arti kata, kalau kita dengar kebenaran daripada orang yang kita berdebat itu, kita stop, kita ambil kebenaran itu. Hadza huwal kalam, inilah dia yang kita cari. Macam tu sepatutnya. Ini dah 2-3 jam berdebat, tak ada yang menang kan? Tak ada yang menang. Balik poin awal balik dia bangkitkan, sebab dia tak nak kalah. Jadi itu masalah. Dalam politik lagilah, nak election ni kan, lagilah. Dahlah bercakap tu hal yang bukan yang tinggi-tinggi tentang Tuhan, tentang apa, kemudian mengutuk pula sana sini. Tak tahu, no comment. Saya tak ada komen tentang tu. Adapun isi Al-Quran dari dalil-dalil yang terang, mudah ditangkap oleh fikiran demi mendengarnya, maka adalah semua orang mengetahuinya. Pengetahuan dengan Al-Quran adalah merupakan ilmu pengetahuan seluruhnya. Maksudnya sepatutnya kita balik kepada apa yang Quran sebut. Balik, farudduhu ilallah kan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kalau kamu ada pertengkaran, perbalahan, perselisihan faham, kembali kepada Allah, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis-hadis Nabi. Itu yang paling jelas, dan itulah ilmu, kata Imam Ghazali, yang sebenar-benarnya dan yang paling menyeluruh. Jadi bukan fiqah saja, bukan fiqah saja yang dah disempitkan, tauhid pun dah disempitkan. Jadi orang fiqah jangan marahlah, sebab orang akidah pun sama aja. Maknanya ekstremisme ni dah berlaku pada Imam Ghazali ni dalam semua bidang ilmu. Yang tu kita nak kembalikan. Kalaupun difahami, tauhid pada mereka adalah ibarat satu hal yang tidak difahami oleh kebanyakan ahli ilmu kalam. Kalaupun difahami, tetapi mereka tidak bersifat dengan dia. Kan? Tauhid yang asal yang Quran sebut ni tak sama pun dengan yang duk debat-debat apa semua tu. Macam benda tu benda-benda bid'ah, benda-benda baru. Sedangkan Quran cakap benda-benda yang jelas, benda-benda yang asas dan yang jelas. Jadi saya ingat kita berhenti setakat tu. Dia panjang sikit yang berkaitan dengan tauhid ni. Lepas tu ada satu lagi perkataan lain pula, zikir dan tazkir. Itu pun antara perkataan yang disempitkan maknanya. Jadi saya ingat setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.